Okay, so nanti kita ada 11 pembentangan ataupun 11 tajuk bermula daripada pengurusan murid sehingga berakhirnya dengan pengurusan pengurusan PPDA. So kita ada 11 tajuk. Okay, so 11 tajuk tu anda pastikan dekat dalam anda punya blog juga perlu ada 11 tajuk itulah yang anda huraikan. Apa yang saya maksudkan dengan huraikan dekat sini ialah bagi setiap tajuk tu anda kena buat some sort of huraian ataupun mungkin kita boleh panggil refleksi lah. Okay, so refleksi anda bila anda contohlah macam minggu lepas kumpulan pengurusan murid dia buat pembentangan lah tajuk pengurusan murid kan. So sebagai penonton apa yang anda dapat daripada pembentangan kumpulan pengurusan murid itu. Dan sekiranya kalau anda rasa macam nak tambahkan lagi input yang lain berkaitan dengan tajuk pengurusan murid itu pun boleh. Okay, just refleksi anda, ceritakan apa yang anda faham, pandangan anda, pendapat anda kan. Okay, dan bermaksud kena ada 11 tajuk dan juga 11 tajuk bermaksud 11 entry lah dalam blog anda. Okay, tetapi jangan lupa satu lagi perkara yang perlu ada dalam blog anda ialah description mengenai diri anda. Okay, so some sort of buat satu entry khusus untuk anda memperkenalkan diri anda, nama, asal dan sebagainya. Tak detail pun tak apa, anda nak tulis secara detail pun tak apa, saya akan baca. Kalau anda rasa macam segan, malu kan, pun boleh nak tulis secara ringkas sahaja pun boleh, tak ada masalah. Tujuan nak perkenalkan diri tu sebab ada sesetengah antara anda yang mungkin tak suka letak nama betul dekat URL kan. Sometimes you letak nama URL blog itu macam nama-nama yang tidak menggambarkan nama sebenar anda kan. So untuk pengenalan diri anda lah sebenarnya satu entry lah yang khusus yang saya minta itu. Okay? Boleh ya? Doktor. Ya. Nak tanya, kalau guna semasa SEM 1, kita orang ada buat assignment guna Blogspot. Boleh ke guna blog yang dah sedia ada atau buat yang baru? Boleh, tak ada masalah. Boleh je, boleh sambung. Boleh sambung blog yang ada. So tak adalah awak nak kena buat lagi sekali, nak create lagi sekali kan benda-benda tu. So pakai sahaja blog yang lama dan mungkin anda juga seorang blogger masa sekolah dulu kan. Okay, so boleh pakai mana-mana blog yang anda sedia ada. Cuma apa yang saya cakap tadi tu 11 entry, 11 topik. Dan juga satu entry pengenalan tu kena ada lah sebab saya akan tengok nak bagi markah based on itu. Ya, Fatimah Auni, okey ya? Okey. Suara dia sesuai dengan nama Auni tu. Tanya orang-orang nama Auni macam doktor, dia macam tu sikit. Okey, so sekarang dah ada dalam talian 78 orang. So saya kira kita dah boleh mulakan lah ya. Saya akan buat intro sikit lah mengenai topik pengurusan bilik darjah ni. Okay, so nota PowerPoint-nya saya telah masukkan dekat dalam learning material di MyGuru. So take your time, anytime, anywhere. Anda boleh, anda boleh rujuklah nota di MyGuru. Okay, so saya teruskan dengan presentation saya sekejap sebagai intro kepada topik kita pada hari ini. Okay. So di skrin anda sekarang, ini adalah topik kita pada hari ini, pengurusan bilik darjah. Okay, pengurusan bilik darjah. Okay, so dekat Malaysia inilah kita ada beberapa jenis bilik darjah. Dari zaman mak ayah kita belajar, mak ayah kita sekolah dulu, kemudian zaman kakak-kakak kita, zaman kita dan zaman murid pada hari ini. Okay, so kita ada beberapa jenis bilik darjah yang kita boleh kategorikan kepada dua kumpulan besar. Okay, kita boleh kelaskan bilik darjah tu kepada bilik darjah tradisional, bilik darjah kontemporari. Okay, sebelum itu, bagi anda yang telah pun download ataupun telah pun melihat nota di learning material MyGuru, jangan risau, dia punya nota dalam tu dengan nota presentation saya nampak lain, tapi sebenarnya saya ringkaskan sahaja, cuma dari segi visualnya sahaja saya tukar daripada warna hijau kepada warna purple. Okay, tapi dari segi konten dia sama sahaja, jangan risau Okay, so kembali kepada apa yang saya cakap tadi.
Okay, kita ada banyak jenis bilik darjah yang berubah selari dengan perkembangan pendidikan dan juga perkembangan PDP yang berjalan. Okay, dari zaman dulu sampai ke hari ini. Okay, so yang paling common lah, bilik darjah yang paling biasa, paling common, dan walaupun dari dulu lagi dah ada bilik darjah ni, tapi sehingga sekarang pun masih ada bilik darjah jenis ini, ialah bilik darjah tradisi. Untuk kurikulum lama sekolah rendah, ini bilik darjah tradisi untuk KLSR, KLSM, KBSR, KBSM ni bilik darjah yang zaman-zaman mak kita, mak ayah kita, zaman saya kan. Okay, zaman makcik-makcik awak, zaman kakak-kakak awak. Tapi zaman sekarang pun masih ada. Okay, so bilik darjah tradisi ni adalah macam yang common kita tengok dekat sekolah. Okay, kita ada, kalau dekat sekolah tu, kita ada tingkatan 1A contohnya. Ini bilik darjah dia. Tingkatan 1B, tingkatan 1C, tingkatan 1D, 1E dan seterusnya. And then tingkatan 2 pula, 2A, 2B, 2C, 2D. So, bilik darjah tradisi bermaksud satu kumpulan pelajar tu dia memang ada bilik darjah yang tetap. Okay, itulah bilik darjah dia dan dia akan belajar majoriti subjek ataupun mata pelajaran dia belajar dalam bilik darjah dia itu bersama rakan yang sama, bersama orang kata guru yang sama sepanjang 1 tahun, tahun pengajian. Okay, itu adalah bilik darjah tradisi. Kemudian, dekat sekolah juga kita ada bilik darjah bilik khas ataupun kita panggil bilik pembelajaran. Okay, so bilik pembelajaran ini contohnya selain daripada bilik darjah yang tradisi ni, makmal sains, bengkel, bengkel sains pertanian, bengkel teknikal, makmal komputer, bilik muzik, bengkel seni atau studio seni. Okey, itu semua adalah bilik khas ataupun bilik pembelajaran. Maksudnya, pelajar kita kalaupun dia tak belajar, contohlah untuk subjek sains, okey, subjek sains ataupun subjek fizik, kimia, biologi, kan, kita akan belajar dekat dalam makmal berbanding belajar dalam bilik darjah disebabkan oleh aktiviti PDPC untuk subjek-subjek berkenaan yang memerlukan orang kata peralatan, radar, bahan dan sebagainya yang lebih sesuai dan lebih selamat untuk dijalankan PDPC itu dalam bilik khas iaitu makmal sains instead of dalam bilik darjah. Okay, so kita juga ada bilik khas, bilik pembelajaran di sekolah. Ini mana-mana sekolah pun akan ada lah makmal sains, bengkel, makmal RBT, kan, makmal komputer ni semua sekolah akan ada. Cuma yang membezakannya adalah dari segi bilangan. Kalau sekolah itu sekolah grade A, sekolah dia besar, maka makmal sains dia pun akan banyak jugalah berbanding sekolah grade B ataupun sekolah yang lebih kecil atau lebih lama. Okay, so itu adalah bilik khas atau bilik pembelajaran. Seterusnya ialah bilik darjah terbuka ataupun sesetengah orang panggil bilik darjah terapung. Okey, saya tambahkan dekat sini. Bilik darjah terbuka ataupun bilik darjah jenis terapung. Okey, bilik darjah terbuka terapung ni adalah, konsep dia adalah pelajar dia akan bergerak. Kalau beza dia dengan bilik darjah tradisi, kalau bilik darjah tradisi yang common yang paling banyak dekat sekolah sekarang ni ialah cikgu yang akan bergerak dari satu kelas ke satu kelas. Okay, so pelajar tu dia tetap duduk dia dekat dalam bilik darjah dia. Kalau waktu matematik, cikgu matematik akan masuk. Dah habis waktu matematik, cikgu okay. Waktu BM, sejarah. Kita okay, tradisi. Dia berbeza daripada bilik darjah terbuka atau terapung, okay, floating ini di mana murid yang akan bergerak dari satu bilik ke satu bilik. Okay, dekat sekolah-sekolah, terutama sekali sekolah-sekolah SPP ataupun sekolah premier yang mengamalkan konsep bilik darjah terbuka ini, okay, dia akan ada bilik matematik, dia akan ada bilik di mana cikgu itu berada. Bilik matematik,
bilik matematik tingkatan 1, bilik matematik tingkatan 2, bilik matematik tingkatan 3, contohnya lah Okay, dan murid yang akan bergerak dari satu, kalau waktu matematik dia akan pergi ke bilik matematik, kalau waktu sains dia pergi ke bilik sains, kalau waktu sejarah dia pergi ke bilik sejarah. Okay, so murid yang perlu bergerak dari satu bilik ke satu bilik, itu kita panggil bilik darjah terbuka atau terapung, floating. Okay, mula diamalkan secara rintisnya oleh beberapa buah sekolah berasrama penuh lah. Antara yang terawal menggunakan konsep ini ialah Sekolah Menengah Sains Pasir Putih. Mungkin ada antara anda yang berasal daripada Sekolah Menengah Sains Pasir Putih dekat sini. Okay, so mungkin tak pasti sama ada anda sempat melalui fasa itu ataupun tidak, tetapi dia ada masalah lah sedikit untuk bilik darjah terbuka atau terapung ini disebabkan oleh pergerakan pelajar dari satu bilik ke satu bilik yang lain itu agak, orang kata agak perlahan. Biasalah budak-budak akan dia banyak merayau, instead of pergi habis satu waktu dan dia pergi ke subjek yang lain pula, dia pergi merayau tempat lain dulu kan. So dia macam agak mengganggu kelancaran PDPC yang dijalankan. Okay, so tak silap saya diamalkan sekejap sahaja, tapi selepas itu sekolah-sekolah yang terlibat dia rasa dia tak boleh nak handle bilik darjah style macam tu, so dia patah balik jadi bilik darjah tradisi. Okay, walau bagaimanapun awal dalam 2010 ke atas semakin, orang kata semakin adalah beberapa buah sekolah yang kembali nak cuba idea itu. Kot-kotlah jadi kali ini kan. Wallahualam, tak pasti lagi lah macam mana. Okay, tetapi konsep bilik darjah terbuka atau terapung ni memang adalah di sesetengah sekolah. Okay. Okay, walau bagaimanapun sebenarnya konsep bilik darjah yang lebih glamour ataupun yang lebih familiar lah dengan keadaan PDPC pada hari ini adalah bilik darjah yang kita panggil bilik darjah PAK21 ataupun pembelajaran abad ke-21. Okay, yang membezakan PAK21, classroom PAK21 dengan classroom, traditional classroom ni ialah dari segi susunan fizikal PAK, bilik darjah PAK21 ini, dia sebenarnya memerlukan bilik darjah yang lebih luas sedikit, dia punya saiz dan dia punya susunan fizikal bilik darjah tu, dia punya meja mudah alih. Okay, dia punya meja mudah alih sebab PAK21 ni aktiviti PAK21, PDPC PAK21 dia memerlukan banyak pergerakan pelajar berbanding dengan bilik darjah tradisi di mana pelajar cuma duduk je dekat meja masing-masing dan bilik darjah tradisi pelajar duduk sahaja di meja masing-masing dan dengar apa yang cikgu cakap, cikgu ajar, buat aktiviti dekat meja kan. Paling-paling pun kalau aktiviti pun dia macam lebih kepada pairing aktiviti dengan pelajar meja sebelah macam tu kan. Tetapi kalau berbeza dengan PAK21, dia lebih, orang kata kalau waktu ni nak buat 3 kumpulan, kalau kita nak buat 3 kumpulan, okey kita boleh pecah murid tu, boleh tolak meja, boleh tolak kerusi dengan pantas lah. Okey, so maksudnya dia lebih fleksibel susunan fizikal bilik darjah dia. Okey, saya ada satu soalan daripada Mama Faizin tanya dalam chat. Okey, apakah tujuan bilik darjah terbuka atau terapung dilaksanakan? Dia cuba nak try idea. Okay, kita kembali kepada bilik darjah terbuka atau terapung ni. Okey, asalnya adalah dia nak cuba idea macam high school dekat barat lah, dekat Europe, dekat barat, dekat US kan. Kalau dekat high school, middle school ataupun high school dekat luar negara sana, mereka terutama sekali di belah-belah barat. Okay? Kalau Jepun, belah Korea tak, ini belah barat ni, mereka punya bilik darjah adalah konsep dia adalah floating ataupun open classroom. Bermaksud dia, macam saya cakap tadi lah, dia bergerakkan, pelajar yang akan bergerak dari satu bilik darjah ke satu bilik darjah.
Okay, dia lebih kepada nak try konsep barulah kot macam nak membiasakan diri dengan pelajar itu. Okay, nak membiasakan diri pelajar itu dengan orang kata higher learning education ataupun orang kata pendidikan di peringkat menengah. Pendidikan di peringkat yang lebih tinggi lah. Kan, macam dekat college dan sebagainya. Dia nak some sort of nak try and error lah macam itu. Dan lagi satu, itu yang pertama. Yang kedua adalah bila bilik darjah jenis open atau terapung ni, dia berkait juga dengan bilik mata pelajaran yang keenam ni. Okay, di mana setiap mata pelajaran dia ada bilik khas. Contoh macam saya cakap tadi, katakanlah subjek bahasa Melayu, dia ada bilik bahasa Melayu. Maksudnya even bilik bahasa Melayu itu pun ada guru yang khusus menjaga seorang bilik dia tu. Okay, so jadi murid kalau dia kata guru itu dia kata kelas bahasa Melayu tingkatan 1, maksudnya murid-murid tingkatan 1 yang akan pergi masuk ke bilik dia itu. Okay, satu lagi, bila kita buat bilik darjah jenis terapung macam ini, di mana cikgu dia ada station dia, kita panggil station. Cikgu ada station dia, cikgu statik dekat bilik dia, murid yang datang kan. So bilik mata pelajaran itu adalah orang kata di bawah tanggungjawab guru itu. Dia nak hias ke, dia nak beli, orang kata dia nak beli ialah sumber-sumber pembelajaran semua terkumpul dekat dalam bilik darjah tu. Okay, berbeza macam kalau bilik darjah tradisi yang banyak dekat sekolah kat Malaysia masih lagi amalkan ini, biasanya macam dalam bilik darjah kita yang tradisi ni, buku-buku ke apa tak banyak kan. Sebaliknya kalau nak buku rujukan ke, ensiklopedia ke, artikel jurnal ke, kita kena pergi ke library ataupun ke bilik tayang, ke bilik sumber kan. Tapi kalau konsep bilik darjah terbuka atau terapung ni, okay, so dalam bilik darjah yang hak milik cikgu tu sendiri, dia boleh letakkan terus bahan-bahan bantu mengajar dia dekat dalam bilik itu terus. So kita tak banyaklah bilik-bilik orang kata bilik sumber ke apa, tidak. Sebab bilik sumber tu memang dah dianggap dekat sumber-sumber buku ke apa memang dah ada dekat dalam bilik darjah. Okay, so itu sebenarnya yang kita asal cadangan ataupun tujuannya lah kita nak try buat, KPM nak try buat bilik darjah terbuka ataupun terapung itu. Walau bagaimanapun ia ialah satu cabaran yang macam saya cakap tadi, sekolah-sekolah yang rintis yang mula-mula amalkan itu pun akhirnya orang kata angkat bendera putih lah, tak boleh, tak mampu. Okay, tak mampu nak buat sebab cabaran yang pertama adalah dari segi pergerakan pelajar tu tak sistematik lah, orang kata pelajar banyak macam orang kata ninong-ninong kan, merayau-rayau kan macam tu. Satu lagi adalah dari segi kita punya sekolah pun tak banyak sekolah yang besar-besar kan. Okay, so bila sekolah dia menjadi satu beban kepada sekolah untuk mengubah suai orang kata untuk mengubah suai bilik darjah sedia ada untuk dijadikan bilik mata pelajaran yang banyak-banyak. Kita sort of kurang bersedia dari aspek itu. Idea ada tetapi nak laksanakan tu could be memerlukan masa yang lebih lama lah. Mana tahu later on anda dah jadi, mungkin kita pun tak tahu, maybe dalam 10 tahun lagi kita punya sistem pendidikan dari segi pengurusan bilik darjah akan jadi macam tu pun, wallahualam, kita pun tak tahu kan. Tapi kita banyak idea-idea dari negara luar yang kita rasa macam bagus tu, kita boleh try lah macam tu. Okay, saya rasa macam ada chat ya, sekejap. Ada satu soalan lagi ya daripada Stephanie Chia tadi. Stephanie Chia ke tanya? Ya doktor. Okay. Stephanie tanya kalau pertukaran bilik darjah dilakukan untuk sesetengah subjek atas sebab perbezaan kumpulan, adakah digelar sebagai, tidak. Itu maksudnya contoh soalan Stephanie ni, kalau pertukaran bilik darjah dilakukan untuk sesetengah subjek. Contohnya macam anda generasi KH ke?
Anda bukan generasi RBT kan? Anda masih lagi generasi kemahiran hidup ke? Kan? Betul. Ya, doktor. Kan? So senang saya bagi contoh. Kalau masa kemahiran hidup, masa tingkatan 1, 2, 3 kemahiran hidup, kita dalam satu kelas tapi kalau pelajar lelaki dia akan ambil aliran kemahiran hidup biasanya dia ada 3 aliran lah. Teknikal, pertanian, ekonomi rumah tangga atau sains rumah tangga kan. So pelajar perempuan dia akan biasanya akan pergi ke sains rumah tangga. Pelajar lelaki dia akan pergi ke teknikal. Untuk subjek kemahiran hidup sahaja kan. Itu tak dikira sebagai bilik darjah terbuka atau terapung. Tidak. Okey, itu lebih kepada penyesuaian PTPC berasaskan subjek di mana murid akan berpecah untuk sesetengah subjek tertentu mengikut orang kata pilihan atau aliran mereka. Macam KH, pelajar lelaki pergi ke mak bengkel, teknikal, pelajar perempuan pergi ke bengkel atau makmal masakan, dan ada lagi pelajar yang memilih untuk sains pertanian, dia go for pertanian. Tapi lepas tu untuk subjek BM, contohnya bahasa Melayu, dah habis KH, ada subjek BM, dia masuk dalam kelas balik, itu bukan, maksudnya itu masih lagi dianggap sebagai bilik darjah tradisi lah, dia bukan terapung. Okey Okay, faham. Thank you, doktor. Okay, sama. Okay, so macam yang saya cakap tadi, bilik darjah open ini, dia relate juga dengan semakin banyak sekolah sekarang ini yang mewujudkan bilik mata pelajaran. Kalau dulu, kalau masa tradisional punya bentuk bilik darjah, kita cuma ada, macam saya cakap ni lah, macam saya senaraikan di sini, makmal sains, studio seni, bengkel, ini bilik-bilik pembelajaran. Tapi sekarang ni, okay, banyak sekolah dia dah ada bilik sejarah, dah ada bilik bahasa Melayu, dah ada bilik pendidikan Islam, dah ada. Kan, apa lagi, bilik bahasa Inggeris pun ada, bilik geografi pun ada. Kan, so kita tak mampu lagi nak buat secara keseluruhannya lah, kita tak boleh lagi nak buat open ataupun floating classroom ini, tetapi untuk bilik mata pelajaran kita sudah mula wujudkan. Okay, kita sudah mula wujudkan. Terutama sekali untuk sekolah-sekolah yang baru. Bila saya sebut sekolah yang baru, okay, saya suka sebut sekolah lama, sekolah baru. Bila saya kata sekolah baru, maksudnya sekolah yang dibina 2010 dan ke atas. Okay, di mana sekolah-sekolah yang dibina, sekolah baru ni, bila plan dia dicadangkan okay, kepada KPM, okay, masa nak develop, nak bina sekolah itu, so dia punya plan untuk membina sekolah itu memang kita dah letakkan awal-awal lah bilik kita nak apa. KPM dah tetapkan awal-awal, okey mesti ada bilik, mesti ada berapa sekian-sekian bilangan bilik mata pelajaran, mesti ada sekian-sekian bilik makmal, mesti ada sekian-sekian bilik darjah dan sebagainya. Okay, so pelaksanaan konsep bilik darjah yang lebih bersifat kontemporari ini akan lebih mudah dilaksanakan di sekolah-sekolah baru yang 2010 dan ke atas. Berbanding sekolah lama yang dibina dari tahun 70-an lagi, 80-an lagi, susah sikit lah sebab kekangan ruang. Okay, kekangan ruang. Okay, so itu adalah jenis-jenis bilik darjah dan kita memang akan semakin bergerak ke arah contemporary, daripada tradisional kepada contemporary. Okay, walau bagaimanapun majoriti pada hari ini, pada waktu ini, pada saat ini majoriti sekolah okay, masih lagi mengamalkan bilik darjah tradisi, termasuk sekolah anda lah saya kira kan. Okay. Okay, so tak kisahlah pengurusan bilik darjah kita jenis tradisional ke, bilik darjah PAK21 ke, floating ke, apa ke, okay. Kita ada aspek, ada satu aspek pengurusan bilik darjah yang perlu guru kita kena tahu. Dan selalunya kalau anda posting nanti, jadi guru kelas tu macam itu antara yang terawal lah yang anda, jawatan terawal yang anda akan dapatlah. Okey, jadi guru kelas lain daripada mengajar. Okey, so sebagai guru bilik darjah, sebagai guru kelas, anda kena tahu tiga aspek pengurusan bilik darjah. Okey, 3 sebenarnya tapi saya senaraikan 5 dekat sini sebab dia sebenarnya 3 itu adalah yang pertama persekitaran fizikal, yang kedua persekitaran psikososial dan yang ketiga ialah persekitaran PDPC, pembelajaran dan pemudahcaraan.
Saya dalam slide ni saya tunjukkan 5 sebab psikososial ni saya pecahkan kepada tiga komponen kecil pula, iaitu hubungan guru murid, pengurusan disiplin dan intervensi guru. Okay, so ini adalah terpulanglah anda nak kata 3 aspek ke 5 aspek ke, tak kisah, benda yang sama sahaja. Okay, so katakanlah kalau anda nak 5 aspek, kita boleh kata ini adalah 5 aspek pengurusan bilik darjah yang asas yang anda kena tahu. Okey, yang anda kena sediakan diri anda untuk jadi cikgu nanti. Okey, so saya akan go secara ringkas sahaja sebab nanti kita akan dengar presentation daripada kumpulan yang membentang. Okey, so dari aspek persekitaran fizikal, kita sebagai guru kelas, kita kena pastikan fizikal lah, persekitaran fizikal kelas kita selamat. Okey, selamat. Tak ada kerusi yang bergoyang-goyang. Okey, tak ada paku tekan yang orang kata berterabur dekat lantai. Okey, paku picit kan, paku tekan tu tak ada yang berterabur dekat lantai. Maksudnya physically selamat. Kalau tingkap tu tak ada yang pecah, tak ada yang crack, retak kan. Kalau ceiling tu tak ada ceiling yang nak runtuh ke kan, memang elok kelas kita. Okay, kalau kipas tu tak adalah yang macam sengit-bengit bila pasang je dia berpusing kipas tu bunyi tak ada. Okay, so sebagai guru kelas tanggungjawab kita memastikan keselamatan fizikal pelajar kita dalam kelas. So kita kena pastikanlah bilik darjah kita selamat. Dalam bilik darjah kita juga kena ada identiti simbolik yang menggambarkan bilik darjah itu. Kena ada carta organisasi. Carta organisasi ada ketua siapa, penolong siapa, setiausaha bendahari, AJK itu, AJK ini kan. Jadual bertugas
orang dua lah yang akan ada tingkah laku bermasalah. So anda kena ada kemahiran untuk menguruskan tingkah laku ini. Okey. Inilah kemahiran menguruskan tingkah laku bermasalah pelajar dalam kelas inilah yang kita namakan dia merupakan satu elemen penting dalam pengurusan bilik darjah. Okey, dalam pengurusan bilik darjah. Dan kita juga kena tahu delimit. Okey, kita juga kena tahu delimit. Batas kita. Katakanlah kalau sampai pelajar itu terlalu hyperaktif sangat-sangat sehingga kan kita rasa macam lain macam lah budak ni kan, macam aktif dia tu lain macam sangat. Something wrong. Adakah dia sebenarnya orang kata ada isu lain kan? Adakah dia sebenarnya ada isu pembelajaran yang lain ke? So kita kena peka, kena alert. So kalau kita rasa macam something wrong dengan pelajar kita ni, macam lain macam dia punya aktif ni, adakah kita kena alert, adakah kita rasa macam dia ni perlu dipanjangkan kes dia ini kepada kaunselor contohnya, kan? Untuk untuk dibuat diagnostic test ke apa ke, maksudnya untuk sebab bila kita rasa macam lain macam dia punya hyperactive itu. Okay, so kena alert. Okay, kena alert. Okay, selagi kita boleh kawal dalam bilik darjah itu, kita kena kawal lah sebab nak jadi cikgu ni kena mengawal pengurusan bilik darjah pun kena ada kemahiran jugalah. Okay, tetapi kena ada batasnya. Kalau sekiranya kita rasa sikap ataupun tingkah laku pelajar itu sangat-sangat orang kata agak agresif lah contohnya kan, sehingga boleh mencederakan ataupun menjadikan suasana dalam bilik darjah itu tidak selamat, maka kita kena dapatkan bantuan daripada pihak yang lebih berautoriti daripada kita, guru kelas ini. Contoh pihak yang lebih berautoriti contohnya macam guru kaunseling, guru disiplin dan juga GPK. Maksudnya yang lebih berautoriti lah. Okay, so itu adalah dari segi pengurusan disiplin. Okay, and then dari segi intervensi, contohnya macam saya cakap tadi lah, kalau kita rasa macam pelajar tu dia punya sikap terlalu disruptif, terlalu mengganggu, terlalu memusnah, so kita kena bagi intervensi. Kita kena dapatkan bantuan untuk dia, kena dapatkan intervensi lah. Okay, kena dapatkan untuk kita pulihkan dia lah. Okay, manakala untuk tingkah laku yang baik tu kita boleh kembangkan lagi. Tingkah laku yang baik tu kita boleh besarkan lagi, kembangkan lagi, perkukuhkan lagi. Okey, dengan cara memberi hadiah, memberi ganjaran. Okey, peneguhan. Okey, peneguhan positif. Antara ganjaran yang selalu diberikan, yang selalu digunakanlah untuk level sekolah menengah. Saya tak kata untuk level sekolah rendah ya, untuk level sekolah menengah. Okey, so kita boleh memberikan sedikit kelebihan kepada pelajar-pelajar yang aktif dalam kelas contohnya kan. Kita boleh bagi dia rehat awal sikit. Okey, ada juga guru dia kurangkan kerja rumah. Maksudnya kita dalam bila kita bagi aktiviti berkumpulan pun kita boleh lantik dia sebagai ketua, lantik dia sebagai pencatat markah, penjaga masa kan. Maksudnya memberikan peranan kepada dia. Okey, so itu juga sebenarnya adalah salah satu contoh intervensi yang bersifat peneguhan. Okey, yang bersifat peneguhan. You nak bagi hadiah pun tak ada masalah kan. Kalau nak buat kuis ke apa dalam kelas, nak buat aktiviti pembentangan ke, the best presenter dapat hadiah kan. Nak buat pertandingan debat ke dalam kelas, okey, yang menang dapat hadiah. Kan? Kadang hadiah ni sebenarnya tak semestinya benda mahal. Kadang kita dapat pen sebatang pun kita walaupun as long as benda tu free, hadiah, kita tetap akan berebut juga sebenarnya. Walau dewasa macam mana pun, orang dewasa pun berebut benda free ni dek. Apatah lagi lah budak-budak sekolah. Okay, so benda-benda macam tu boleh digunakan lah. Okay, ada sebarang soalan ke untuk berkaitan dengan psikososial bilik darjah? Okay, so kalau tidak ada, saya teruskan dengan yang last kali. Okay, aspek ketiga pengurusan bilik darjah, of course lah kita sebagai guru, pengurusan PDPC. Pengurusan pengajaran kita. So kalau kita nak mengajar secara detailnya berkenaan dengan bagaimana nak mengajar ni, nanti anda akan belajar dalam kelas KPD lah. Okay, anda akan didedahkan dengan DSKP tu apa, and then e-books, e-textbook kan. Nak tulis RPH dan sebagainya. Okay, tapi dekat dalam kelas ni saya bagi secara
keseluruhan secara on the surface dahululah, just some kind of intro to yourself lah kan. Okay, so pengurusan PTPC. Sebagai guru kita kena bersedia. Apa yang dimaksudkan dengan bersedia dekat sini ialah kita kena tahulah di SKP kan, kalau kita cikgu sains, kita kena tahulah di SKP kita, di SKP sains. Kalau kita cikgu biologi, apa dia di SKP? Biologi. Kita juga kena tahu textbook yang digunakan. Lain negeri, lain textbook dia. Kan? Okay. So sekarang ni dah ada e-textbook. Kita kena adalah benda tu. Okay. Buku-buku rujukan yang berkaitan, terutama kalau kita pegang kelas-kelas peperiksaan lah, kelas tingkatan 5 kan. Okay. So buku-buku rujukan yang digunakan pun kita kena tahulah. Okay, kemudian kita of course lah kena sediakan RPH. Setiap kali kelas kena buat RPH. Okay, jangan tak buat. Okay, itu dari segi pengetahuan kandungan. Kemudian pengetahuan daripada teknik-teknik pengajaran itu pun kena kuasai. PAK 21 kan. Kaedah PAK 21. Saya nak tambah sikit lah dekat sini, tertinggal pula. Okay, so kaedah PAK 21 kena orang kata kena kuasai. Okay, jigsaw ke cooperative learning, jigsaw. Contohnya lah kaedah cooperative learning macam mana, kolaboratif macam mana, interaktif macam mana. So itu semua anda kena faham, anda kena belajar, anda kena praktiskan PAK 21. Teknik-teknik dia ada banyak. Okay, ada banyak. Okay, Google sahaja kaedah PAK 21. Boleh tengok. Kan boleh sesuaikan dengan pelajar anda. Sebab pelajar kita ni ada macam-macam keupayaan. Mungkin teknik PAK 21 ini sesuai untuk pelajar yang pandai tapi tak sesuai untuk pelajar yang lemah. Itu pun kita kena fahamlah, kita kena tahu bagaimana untuk sesuaikan, bagaimana untuk adaptasi kaedah-kaedah yang digunakan itu. Nak buat pembelajaran individu ke, nak buat pembelajaran berkumpulan ke, nak buat pembelajaran berpasangan ke, itu semua kita kena bersedia. Okey, selain daripada itu kita juga kena tahu sumber instructional. Macam saya cakap tadi, buku teks sekarang bukan hanya buku teks yang hard copy. Kita ada e-textbook. Kat mana nak dapat e-textbook itu? Kan? So sumber-sumber instructional. Dan saya kira anda tidak ada masalah lah dari segi nak cari video-video untuk memudahkan kefahaman subjek yang anda ajar. Okey, boleh cari dekat YouTube dan sebagainya. Selain daripada itu, kalau nak buat quiz, boleh cari. Anda biasa dengan Quizizz, biasa dengan Kahoot. Cuba explore Bluecurt. Banyak-banyak lagi. Banyak lagi sumber-sumber instructional. Kan, nak apply, nak guna PowerPoint pun boleh, nak guna Canva pun boleh, semua-semua tu kan. Itu semua adalah sumber instructional dan saya yakin anda nanti pun akan ada, anda nanti bila pergi ke sekolah mungkin selain daripada anda masuk ke kelas, mengajar secara fizikal, anda juga nak buat blog contohnya. Okey, blog khusus untuk subjek anda, untuk kelas yang anda ajar. So, anda kumpulkan semua bahan-bahan pengajaran anda dekat dalam blog tu. Anda bagi link itu kepada pelajar anda pun boleh, tak ada masalah kan. And then anda mungkin sebagai guru anda sendiri nak buat YouTube channel contohnya, boleh, tak ada masalah. Okay, so itu semua kita panggil sebagai sumber instructional. Anda kena tahu lah, ini kita namakan pengurusan PTPC. Okay, dan anda juga kena tahu bagaimana nak membuat ujian, nak mentaksir pelajar anda kan. Sebab dalam kelas bila kita mengajar, kita kena tahu yang mana pelajar kita yang sudah mencapai objektif, yang mana yang sangkut-sangkut lagi, yang tak faham lagi apa yang kita ajar. So ada caranya kita nak taksir. Mungkin dari segi penyoalan, mungkin dari segi kuis pendek, mungkin dari segi ujian pertengahan, mungkin dari segi refleksi. Pun daripada situ kita boleh tahu pelajar kita faham ke tak faham apa yang kita ajar. Dan kalau pelajar yang faham, apa tindakan lanjut kita nak buat? Peneguhan. Kalau pelajar kita tak faham, apa kita nak buat untuk memulihkan dia? Adakah kita nak buat kelas tambahan untuk dia? Ataupun adakah kita nak buat video, nak bagi dia tengok, nak tukar kaedah pengajaran? Itu semua kemahiran pengurusan PTPC yang kita kena kuasai. Okey, dan secara keseluruhan apa yang saya cakap tadi ialah apa yang kita panggil sebagai TPAC.
technological, pedagogical, content, knowledge dekat bawah ni. Technological, pedagogical, content, knowledge ataupun TPEC. Saya dulu panggil TPCK, sekarang baru saya tahu rupanya orang panggil TPEC. Okay, TPCK. Terpulalah anda nak panggil yang mana. Okay, so ini adalah secara keseluruhan, kemahiran pengurusan PDPC ini juga dikenali sebagai kemahiran TPEC. Kemahiran technological, pedagogical, content, knowledge. Okay, so itulah dia. Kalau anda sebagai guru, inilah dia 3 pengurusan bilik darjah yang anda kena tahu. 3 aspek pengurusan bilik darjah yang anda kena tahu. Pengurusan fizikal, pengurusan psikososial, pengurusan PDPC. Tak boleh lari. Okey, kalau nak jadi cikgu memang kena ada kemahiran pengurusan. 3 kemahiran pengurusan bilik darjah yang ini. Tak boleh lari. Okey, so itu sahaja intro yang tak berapa nak intro lah, panjang lebar jugalah saya rasa saya bercakap ni kan. Okey, so saya kembali bersama dengan anda for now. Ada sebarang soalan ke daripada apa yang saya duk pokpek dari tadi? Okey, so kalau tidak ada soalan, boleh ke you all dah ready untuk kita dengar presentation? Saya harap kumpulan kedua ini dapat memperjelaskan lagi apa yang saya introkan bersama dengan anda sebentar tadi. Boleh? Mana dia? Ahli kumpulan 2? Dah ada ke? Ada, Doktor. Okey, Aisyah Napia, Aisyah Muhammad Ali Napia, Nur Iman Syakira, Nur Aziza, Nurul Nadia Atira, Jalfilna, Dina Alma, cantiknya nama, Ain Syakina dan juga Nurul Fatin. Kita ada 8 orang ahli daripada kumpulan yang kedua. Okey, so kalau sudah bersedia, saya serahkan kelas ini kepada kumpulan pembentangan. Kumpulan yang kedua lah pengurusan bilik darjah. Okey, saya persilakan. Kalau ada sebarang soalan nanti boleh tanya ya selepas pembentangan. Untuk pembentangan saya akan offkan kamera saya ya, tapi saya ada je bersama dengan anda. Okay, so ada sebarang soalan kalau nak tanya dekat chat pun boleh, saya akan sambil-sambil jawab. Okay, so dipersilakan saya serahkan kepada kumpulan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Izazul selaku pensyarah dan kepada semua rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Okey, hari ini kumpulan kami, kumpulan 2 akan membentangkan topik berkaitan pengurusan bilik darjah. Okey, sebelum kami pergi dengan lebih mendalam berkaitan topik ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami. Okay, next. Okey, kumpulan kami terdiri daripada 8 orang iaitu Aisyah, Nur Iman Syakira, Azizah, saya sendiri Nadia Atira, Jalfilnah Dina Alma, Ain Syakina dan Fatin Najihah. Okey, berdasarkan 10 soalan yang kami perolehi, kami telah bersetuju untuk menghasilkan 4 objektif iaitu mempelajari akan takrifan pengurusan bilik darjah yang kondusif, mengenal pasti tentang susunan bilik darjah yang mampu mempengaruhi prestasi pelajar semasa PDP. Ketiga, mengkaji peranan guru darjah dalam menekankan kepentingan pengurusan bilik darjah dalam proses PDP. Dan akhir sekali, mengenal pasti akan inisiatif-inisiatif dalam mewujudkan pengurusan bilik darjah yang efektif. Okay, next. Metodologi saya serahkan kepada Jalfilna. Okey, dalam metodologi kajian kami menggunakan 2 kaedah iaitu kaedah temu bual dan kaedah soal selidik. Dalam kaedah temu bual kami telah memilih Puan Zalina binti Syarif sebagai responden dan temu bual ini kami jalankan menggunakan medium Google Meet. Dalam temu bual ini juga kami telah menjalankan lebih kurang dalam 40 minit atau 30 minit dan setiap soalan yang diajukan semua berdasarkan objektif.
dalam kaedah soal selidik pula kami telah menjalankan dalam medium Google Form. Soalan diajukan berkaitan dengan topik kajian. Seterusnya dalam soalan Google Meet kami telah menyenaraikan 10 soalan dan setiap Google Meet tu kami sudah edarkan di SMK Banting Teluk Batok. Next. Jadi ini adalah lokasi yang kami pilih untuk kami lakukan kajian. Seperti yang kamu semua nampak, ada gambar kecil di bawah, iaitu merupakan responden yang kami telah pilih. Okay, next. Saya serahkan kepada pembentang. Baik, terima kasih Jalfilna. Saya teruskan ke bahagian pengenalan. Bagi definisi pengurusan adalah proses mendapatkan penyertaan, kerjasama dan campur tangan ahli untuk mencapai objektif-objektif organisasi atau kumpulan gerak kerja termasuk proses merancang, mengelola, memimpin, mengawal dan mengarah. Definisi bilik darjah pula adalah tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran. Kedua adalah pelajar dapat mendengar dan mempelajari ilmu yang diajarkan oleh guru. Ketiga adalah komunikasi berhala antara guru dan pelajar berlaku, di mana berlakunya soal jawab antara guru dan pelajar. Seterusnya adalah definisi pengurusan bilik darjah boleh ditakrifkan kepada pengurusan bilik darjah adalah dinamik ke arah pembinaan modal insan yang seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan dalam aspek jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, terima kasih Saudari Iman. Baiklah, saya akan terangkan dari segi takrifan bilik darjah yang kondusif. Definisi bilik darjah yang kondusif ialah suasana bilik darjah yang mampu mendatangkan minat kepada pelajar dan menyediakan suasana pembelajaran yang selesa. Ini merupakan faktor-faktor yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan bilik darjah yang kondusif. Ini merupakan beberapa faktor lah. Dari tadi Dr. Izazul dah terangkan secara keseluruhannya, maknanya saya nak flashback balik poin-poin doktor tadi, iaitu 3 saya pilih, iaitu faktor fizikal, sosial dan teknikal. Dari segi faktor fizikal ialah dari segi macam keluasan kelas, pencahayaan dan pengudaraan yang mencukupi dan adanya papan kenyataan, contohnya kita nak guna untuk letakkan carta organisasi, untuk lagi menghias kelas lah, untuk suasana kelas lagi ceria, dapat memberi tenaga positif kepada para pelajar. Seterusnya ialah faktor sosial. Faktor sosial ni kita boleh lihat bagaimana penggunaan bilik darjah boleh dibahagikan kepada pendekatan berasaskan bahan dan pendekatan berasaskan murid. Faktor sosial ni kita boleh lihat melalui prosedur-prosedur yang dijalankan ketika menjalankan aktiviti di dalam kelas yang turut dapat membantu untuk memastikan objektif pembelajaran dapat dicapai. Faktor sosial ini juga dapat dilihat melalui komunikasi yang berlaku, itu sama ada komunikasi satu hala atau dua hala di antara murid dengan murid ataupun murid dengan guru. Dan yang terakhir adalah faktor teknikal, iaitu yang berkaitan, contohnya kita melalui kajian ni cikgu responden kita menyebut tentang ABBM, iaitu penggunaan alat bahan bantu mengajar. Kalau kita lihat sekarang dalam zaman sekarang ni, guru lebih menekankan dengan penggunaan peranti elektronik, iaitu peranti gadget-gadget yang terkini untuk menarik minat pelajar untuk menjalani PDP dan sekaligus dapat meluaskan pengetahuan mereka. Okay, next. Seterusnya saya nak terangkan tentang susunan bilik darjah, iaitu turut disebut oleh doktor sendiri, iaitu susunan bilik darjah yang pembelajaran yang berasaskan abad ke-21. Objektif berdasarkan abad ke-21. Astaghfirullahalazim. Pembelajaran abad ke-21 ini lebih menekankan tentang pembelajaran secara berkumpulan, sama ada berdua, berempat ataupun berlima. Dengan adanya pembentukan kumpulan ni, kita dapat membantu pelajar yang lemah. Contohnya kita dapat
membentuk pelajar yang lemah sama dikumpulan dengan pelajar yang lebih pandai, dan masa yang sama pelajar yang pandai tu dapat membantu pelajar yang lemah, sebab kalau dari segi remaja lebih cenderung untuk mempelajari benda yang baru bersama daripada rakan dia, daripada guru. Lagi mudah untuk belajar benda yang baru daripada rakan dia sendiri, iaitu wujudnya pembelajaran yang berkonsepkan rakan sebaya. Dan seterusnya ialah kita dapat menggalakkan perkongsian idea. Contohnya dengan adanya duduk secara berkumpulan ni, pembelajaran secara berkumpulan, mereka boleh memberi pendapat masing-masing, berkongsian idea, contoh membincangkan isu-isu semasa. Masa yang sama pelajar, mungkin terdapat pelajar yang malu untuk bercakap, mereka boleh macam bermotivasi untuk lebih menyuarakan pendapat mereka, lagi yakinlah, lagi tak malu untuk memberi pendapat sendiri, pendapat masing-masing. Seterusnya dengan pembentukan kumpulan ni, contohnya kita dapat membentuk konsep masyarakat majmuk. Dalam satu kelas, kita mesti ada yang berlainan bangsa ataupun agama. Contohnya kita tak asingkan mereka mengikut bangsa dan agama. Kita boleh letak dan secara berkumpulan, even berlainan agama dan bangsa. Maknanya kita dapat mewujudkan macam suasana yang harmoni, dapat melahirkan masyarakat yang majmuk, berbagai bangsa dan agama. Macam Dr. cakap, biar mereka tak rasa terasing, maknanya mereka dapat rasa diterima oleh kelas tersebut. Okay, itu sahaja daripada saya. Maafkan saya atas kekurangan pembentangan saya. Okay, saya serahkan pembentangan seterusnya kepada saudari Dina. Baiklah, terima kasih pembentangan sebentar tadi iaitu saudari Aisyah. Seterusnya saya akan menyambung dengan dapatan kajian ketiga berkaitan dengan peranan guru dalam pengurusan bilik darjah. Bila guru dikatakan sebagai pengurus bilik darjah, ia merangkumi pelbagai aspek dari segi persediaan guru. Yang pertama adalah guru sebagai fasilitator dalam menguruskan semua hal PDP di dalam kelas. Jadi di sini guru perlulah mempunyai suara yang jelas, boleh menyampaikan pengajaran yang difahami kepada murid sewaktu pembelajaran dan pengajaran dilaksanakan. Yang kedua adalah guru perlulah mempunyai sifat fleksibel. Sekiranya terdapat masalah ataupun pembelajaran tidak dapat dilaksanakan berdasarkan apa-apa yang dirancang, maka guru perlu mengubah ke suatu pengajaran yang boleh difahami dan boleh diikuti oleh semua murid. Yang ketiga adalah guru perlulah mempunyai unsur-unsur inovatif dan kreatif. Unsur ini sangat penting sebagai satu persediaan ke arah untuk menjadi guru yang sesuai dengan persediaan murid yang sedang melonjak dengan penggunaan pelbagai gadget seiring dengan perubahan alam globalisasi di mana maklumat itu diperolehi di hujung jari. Yang keempat adalah guru perlulah mempunyai unsur kecindan iaitu unsur humor sewaktu bersama murid. Unsur kecindan ini sangat penting sebagai satu penambahbaikan dalam proses penyampaian maklumat kerana kita berdepan dengan audien yang terdiri daripada pelbagai lapisan dan masyarakat. Dengan ini, apabila kita menyampaikan ilmu itu dalam bentuk fakta, murid akan dapat penerima dengan hati yang terbuka. Jadi penerapan unsur humor dan bergurau senda dapat menghilangkan rasa bosan dan dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Seterusnya adalah menyediakan persekitaran yang positif. Guru perlulah melihat bagaimana situasi pelajar dalam pembelajaran. Contohnya macam subjek yang berat seperti menghasilkan karangan bahasa Melayu yang mana memerlukan pengeluaran idea, ini tidak sesuai untuk diajar pada waktu tengah hari dan petang. Okay, yang seterusnya adalah guru perlulah mempunyai sikap emosi yang stabil. Ini bermaksud guru perlu mengawal suasana tegang dalam kelas. Contohnya apabila murid tidak dapat mengikuti pembelajaran yang diajar, guru perlu menukarkan pembelajaran yang serius itu kepada pembelajaran yang berbentuk humor. Yang terakhir adalah mempunyai sikap dedikasi dalam diri. Bila kita perlulah berdedikasi, bila berdedikasi, maksudnya objektif kita itu perlu dilaksanakan. Maknanya guru harus bijak dalam memainkan peranan sebagai pengurus bilik darjah. Okay, next.
Okey, seterusnya adalah dapatan kajian yang keempat, iaitu berkaitan dengan inisiatif dalam mewujudkan pengurusan bilik kerja yang efektif. Okey, yang pertama adalah guru itu sendiri sebagai seorang guru yang terlatih. Maksudnya di sini guru yang terlatih akan mempunyai satu garis panduan tentang apakah yang perlu mereka laksanakan untuk mengurus bilik kerja. Jadi maka dengan itu guru dapat memastikan persekitaran bilik kerja tersebut akan membantu murid untuk belajar. Yang kedua adalah merancang persekitaran bilik kerja dan rutin harian. Ini contohnya macam penyediaan jadual pembersihan kelas. Dengan adanya jadual pembersihan kelas ini, kita akan menjadikan pengurusan bilik kerja itu lebih sistematik serta dapat mengawal disiplin belajar. Yang terakhir adalah guru sebagai pemudah cara dalam pembahagian tugas kepada murid. Contohnya, maksudnya di sini guru akan memberikan pembahagian tugas untuk mengurus kelas seperti membersihkan kelas, menceriakan kelas dan lain-lain. Kesimpulannya, bilik pengurusan bilik kerja dapat bekerja sama dengan baik secara tidak langsung, dapat menghasilkan persekitaran bilik kerja yang kondusif serta menjadikan pembelajaran tersebut lebih bermakna. Baiklah, itu sahaja dari saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okay, Bella. Terima kasih pembentangan sebelumnya. Saya akan sambung kepada analisis SWOT. Analisis SWOT terkandung dalam 4 poin utama, iaitu pertama, strength iaitu kekuatan, kedua, weakness, kelemahan, ketiga, opportunities, peluang, dan keempat ialah threat iaitu ancaman. Bagi poin yang pertama, kekuatan. Antara kekuatan yang kami telah bincangkan dalam pengurusan bilik darjat ialah mempunyai kepelbagaian alat bahan bantu mengajar iaitu ABM. Seperti yang kita telah sedia maklum, melalui sesi pengajaran abad ke-21, berbagai alat bahan bantu mengajar telah diberikan oleh pihak sekolah. Jadi alat bahan bantu mengajar ini merupakan salah satu kekuatan dalam segi pengurusan bilik darjah. Kedua, pelajar mempunyai kebebasan dalam menentukan susunan meja dan kerusi. Hal ini demikian kerana setelah guru membahagikan pelajar mengikut kumpulan-kumpulan, pelajar diberi kebebasan sama ada hendak menyusun kedudukan tu di tepi tingkap ke ataupun di hadapan ke atas budi bicara satu sama lain lah. Ketiga, guru mempunyai kebersamaan dalam pengurusan bilik darjah kerana guru saling bantu-membantu dengan pelajar dalam memastikan segala urusan berkaitan kebersihan bilik darjah dan daripada segi papan kenyataan di bilik darjah sentiasa lengkap dengan maklumat lah untuk mata pelajaran. Seterusnya daripada segi aspek weakness, ini kelemahan. Antara kelemahan yang kami jumpa dalam pengurusan bilik darjat ialah pertama, prasarana sekolah yang usang. Hal ini demikian kerana kita telah sedia maklum bahawa terdapat beberapa jenis bilik darjat. Antara bilik darjat yang kebanyakan ada di sekolah-sekolah ialah bilik darjat tradisi. Dan setelah kami jalankan temuduga dengan guru tersebut, antara kelemahan biasanya berlaku ialah daripada segi prasarana yang kurang lah. Kedua, guru kurang dalam segi penguasaan terhadap penggunaan alat bahan bantu mengajar. Hal ini demikian kerana terdapat setengah guru yang telah berusia, mereka kurang daripada segi penggunaan teknologi dan seterusnya mereka kurang mahir cara-cara untuk aplikasikan penggunaan ABM tersebut, ABBM. Dan yang terakhir ialah tumpuan pelajar mudah terganggu. Apabila pelajar duduk dalam satu kumpulan yang ramai dalam 3, 2, 4 dan 3 orang, maka pelajar sendiri yang pendengaran saja Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menyambung komponen SWOT yang seterusnya iaitu peluang dan ancaman. Peluang ini diwujudkan hasil daripada penelitian kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam aspek pengurusan bilik darjah. Yang pertama sekali, seperti yang dapat dilihat sebelum ni, kekuatan dari segi kepelbagaian alat bahan bantu mengajar iaitu ABM. Kelemahan dari segi penguasaan guru terhadap penggunaannya dapat mewujudkan peluang untuk pihak sekolah
menggalakkan penggunaan ABBM sewaktu proses PDP di dalam bilik darjah. Okay, dan seterusnya ialah peluang seterusnya ialah memastikan pelajar yang lemah berada di kedudukan hadapan semasa di dalam kelas. Hal ini dapat dijelaskan melalui kebebasan penentuan susunan meja dan kerusi, di mana sebelum ini dan ditambah pula dengan kelemahan dari segi pelajar yang mudah terganggu. Oleh itu, melalui aspek ini dapat kita wujudkan peluang dengan memastikan pelajar yang lemah berada di kedudukan hadapan dan berada di dalam kumpulan yang terdiri daripada pelajar yang dapat membantu mereka dalam pembelajaran. Bagi memastikan mereka sentiasa berada di dalam keadaan fokus. Dan terakhir sekali ialah guru serta pelajar perlu mengambil peluang menghias bilik darjah. Perkara ini diwujudkan setelah penelitian prasarana sekolah yang besar dan kelebihan dari segi kebersamaan guru dalam pengurusan bilik darjah. Kebaikannya ialah kita dapat menambah keceriaan suasana sekolah serta mengurangkan penampakan keusangan prasarana yang ketara. Yang seterusnya. Yang seterusnya ialah ancaman. Dari segi ancaman pula, yang pertama sekali ialah kepuasan pelajar terhadap sesi PDP. Perkara ini mungkin berlaku disebabkan kelemahan dari segi prasarana sekolah serta adanya guru yang kurang mahir mengendalikan alat bahan bantu mengajar. Lalu menyebabkan mereka berada dalam keadaan tidak selesa dan mengganggu fokus terhadap sesi pembelajaran dan pengajaran. Seterusnya ialah kemerosotan keputusan peperiksaan. Hal ini dapat dilihat kesan daripada suasana pembelajaran dan persekitaran fizikal yang kurang kondusif serta apabila mereka tidak selesa dengan suasana bilik darjah, maka tahap kefokusan mereka dalam kelas turut mengganggu. Mereka akan kurang faham tentang sesuatu sukatan mata pelajaran sehingga menyebabkan mereka tidak dapat menjawab soalan peperiksaan. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Fatin. Okey, terima kasih Ain. Seterusnya saya akan bentangkan kesimpulannya, bilik darjah merupakan kelas rasmi bagi pelajar untuk menimba ilmu di sekolah. Oleh yang demikian, bilik darjah merupakan salah satu faktor yang penting dalam menggalakkan atau menghalang para pelajar daripada belajar. Bilik darjah yang kondusif dapat menjamin PDP yang efektif dan dapat melahirkan pelajar yang cemerlang. Jadi, untuk mewujudkan pengurusan bilik darjah yang kondusif bukan sahaja memfokuskan kepada persekitaran fizikal bilik darjah tersebut, malah peranan guru sebagai pemudah cara juga perlulah seiring. Suasana bilik darjah yang kondusif akan mewujudkan pembelajaran dan pengajaran yang cemerlang. Oleh demikian, sekolah perlulah peka dengan faktor pengurusan bilik darjah yang kondusif agar dapat memberi impak yang positif terhadap tahap kecemerlangan murid di sekolah. Okey, seterusnya saya akan membentangkan nampak tak poster? Nampak. Okay. Nampak. Seterusnya, ini berikut merupakan poster daripada kumpulan kami yang bertajuk pengurusan bilik darjah. Poster ini merangkumi definisi pengurusan bilik darjah yang kondusif, tarifan bilik darjah yang kondusif, peranan guru dalam bilik darjah dan juga inisiatif-inisiatif yang dapat diambil oleh beberapa pihak untuk mewujudkan pengurusan bilik darjah yang efektif. Okey, jadinya itu saja bentangan kami pada hari ini. Di sini kami mempunyai game iaitu Kahoot. So semua rakan-rakan diminta menyertai Kahoot mengikut pin yang akan disediakan. Syah. Okay, so semua dah boleh masuk ikut pin yang telah ditunjukkan. Kita akan tunggu sampai 75.
Doktor, yang ni ada Shopee lagi tak? Ada Shopee lagi ke? Ada hadiah lagi ke disediakan? Ada untuk setiap pemenang. Untuk setiap pemenang. Bukan grup yang minggu lepas sahaja. Untuk setiap pemenang akan ada. Okay. Jangan risau. Kuis ada 10 soalan je. Masih ramai. Doktor. Yang Zoo Negara. Zoo Negara. Teringin pula nak pergi Zoo Negara. Ya, siapa yang bercakap tadi? Saya, kalau contoh kumpulan kami buat kahut juga nanti. Ya. Kalau pemenang boleh kami bagi macam mana transfer duit ke, boleh kan? Okey, bagi apa? Bagi macam duit ke dan transfer lah. Boleh ke? Oh, awak sendiri ke yang nak bagi duit tu? Saya tak galakkan lah bagi duit sebab saya rasa macam mana nak cakap. Saya tak kata tak boleh ya, tapi sebenarnya bila you macam bagi duit macam seolah some kind of tu kan. Kalau boleh bagi barang lah. Okay. Awak sendiri ke yang nak bagi kumpulan Muhammad Nur Al-Hadi ni? Awak sendiri nak bagi hadiah tu? Sebab macam sebelum ni pun kami buat permainan juga kan. Kami bagi duit je macam pemenang tempat pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa. Okey, tak apalah. Sebab saya takut nanti awak rasa terbeban pula sebab kumpulan lain macam yang saya cakap minggu lepas lah kan. Maksudnya saya yang akan bagi hadiah itu. Maksudnya sebab saya rasa macam kesian pula dekat you all pun nak pakai duit banyak kan untuk buat kuliah untuk beli data lah dan sebagainya. Cumanya saya pilih seorang pemenang dan bagi kepada saya lah namanya untuk saya bagi hadiah itu. Begitulah. Saya tak kata hadiah dengan memberikan duit ini sebagai salah ya, tapi dia macam mungkin ini adalah perasaan saya sendiri. Saya agak kurang gemar lah bila you bagi hadiah, you bagi satu nilai duit dekat. And be careful ya dekat sekolah nanti kalau awak bagi hadiah pun ada sesetengah pelajar dia sensitif bila you bagi duit. Untuk macam kalau you bagi kuis ke apa dekat sekolah nanti, dan ada pelajar tu dia katakanlah dia cemerlangkan dan you bagi duit. Maksud saya you bagi duit tu dalam kapasiti sebagai aktiviti dalam kelas. Kalau biasanya kalau hadiah yang berbentuk duit ni maksudnya untuk grant punya hadiah, maksudnya macam kalau dia adalah pelajar cemerlang keseluruhan tingkatan 5 contohnya, hujung tahun buat majlis anugerah, itu tak apa kalau bagi duit. Tapi kalau setakat aktiviti dekat dalam kelas macam ni ada you bagi duit tu, tak apa, ada sesetengah pelajar termasuk ibu bapanya sendiri agak sensitif. So itu kena hati-hati sikit bila awak pilih bagi duit. Okay? Terima kasih doktor. Sama. Okay. Lagi 2 minit kita akan mulakan kuis. Siapa sunyi kesunyian tu? Pak Seo Jun pun ada. Saya rasa Pak Seo ni perempuan ke? Kan lelaki? Lelaki doktor. Ya, Pak Seo Jun memang lelaki tetapi behind this name lah kan. Semua tak nak mengaku tu doktor. Nanti menang tak tahu. Lagi seorang yang glamour sekarang siapa yang pelakon My Hometown Cha-Cha tu yang lelaki tu apa namanya? Son Ho. Kan. Itu pun jadi kegilaan you all sekarang ni, saya tahu. Okay, ada lagi ke nak masuk? Jom lagi 1 minit lagi. Uzumaki Sasuke ni geng-geng Naruto ni semua ni. Saya tak tahu siapa Sunio kesunyian ni. Sunio as in Sunio dalam Doraemon ke ni?
my nama dah you twice. Okay, masa dah tamat. Kita boleh startkan quiz. Ada yang terkeluar? Good luck semua. Okay, masuk. Start. Oh. Soalan yang pertama. Berikut merupakan cabaran pengurusan bilik darjah kecuali Okay, ada juga yang salah soalan ni. Tak apa, kita seterusnya. Soalan yang next. Pak Sojun. Adakah kita tahu siapa di sebalik nama Pak Sojun? Nampak nombor 2. pengajaran secara kumpulan dapat mendorong ke arah berlakunya komunikasi dua halan tanpa mengira tahu. Betul atau salah? I love it. Ada yang jawab salah. Okay, next. Datuk Sri Jimmy. Dah muncul. Okay, soalan ketiga. Untuk membentuk satu kumpulan, guru akan bahagikan murid-murid kepada kumpulan mengikut kebolehan mereka. Betul atau salah? Jawapan dia betul. Okay, soalan seterusnya. Soalan yang keempat. Oh, Datuk Sri Jimmy. Dah nombor 1. Okay, next. Soalan yang 4 ialah berikut merupakan pendekatan dan faktor psikososial mengenai pengurusan bilik darjah kecuali susunan peralatan dan kemudahan dalam bilik darjah. Sebab yang tu faktor fizikal. Okay. Soalan seterusnya. Pengurusan bilik darjah penting kerana dapat mewujudkan situasi positif. Tasha Street. Okay, next. Peranan guru dan pengurusan bilik darjah. Kita menyediakan persekitaran yang positif. Next. Pilih 2 kaedah metodologi yang digunakan oleh kumpulan ini. So dia ada dua jawapan. So pilih yang mana antara salah satu yang betul. Betul semua. Oh, ada yang jawab kaedah kajian kualitatif. Okay, sekarang Kahoot sedang mendahului. So soalan yang ke-8 ialah berikut merupakan faktor-faktor yang dibincangkan semasa pembentangan kecuali. Faktor mental, faktor teknikal ada dibincangkan je tadi mengenai
penggunaan ABBM. Yang ke-9, apakah maksud singkatan bagi huruf T dalam SWOT? Betul, THREAT. Threat, ancaman. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Soalan yang ke-10, apakah elemen yang ditekankan dalam pembelajaran abad ke-21? Okay, semua di atas. So kita tengok siapa pemenang dia untuk mendapat Shopee daripada Dr. Izzazul. Nombor 3 Adana, nombor 2 Aisyah, nombor 1 Apa sama ialah Diana. Dia salah satu Diana nanti menang. boleh PM doktor. Terima kasih. Terima kasih. Okey, tahniah kepada Diana. Nanti PM saya ya untuk hadiah anda. Okey, so terima kasih kepada kumpulan yang kedua untuk pembentangan dan juga aktiviti Kahoot. Okey, so tujuan awak buat Kahoot ni sebenarnya untuk apa sebenarnya? Untuk refresh Untuk balik apa yang atas kita, pembentangan kita, untuk siapa yang bangun dah boleh bangun, siapa yang tidur dah boleh bangun. Kita nak habis Okey. kelas dah. Okey, so Kahoot ni bukan setakat untuk menceriakan. Okey, sebenarnya apa yang anda sedang buat sebagai pembentang ataupun kalau anda letakkan diri anda sebagai guru, okey, dan sekarang ni anda membentang tapi kalau anda letakkan diri sebagai guru, Kahoot ni adalah pentaksiran, salah satu cara untuk anda mentaksir kawan-kawan anda ni dengar ke tidak pembentangan anda tadi. Okay. So sehubungan itu untuk next kumpulan, dah bagus dah kumpulan ni buat Kahoot. Cuma saya nak tambah baik sikit lagi ya. Untuk next kumpulan, pastikan Kahoot itu fokus kepada konten yang pembentangan anda. Okay, so sebab tujuan anda buat Kahoot ni sebenarnya supaya pelajar-pelajar atau rakan-rakan anda fokus kepada apa yang anda buat kan, apa yang anda cakap tadi kan. Okay, walaupun saya suka satu soalan yang mengejut tu, yang dia tanya, apakah maksud singkatan T itu? Okay, sebab dia membuatkan kan, orang macam terbalik. Ataupun ada sesetengah, saya pernah masa kelas bersemuka secara fizikal, one of my student, dia pernah buat macam ni. Dia baca soalan-soalan dia, ada 10 soalan, semua yang berkait dengan konten. Tapi lepas tu ada satu soalan di mana dia tanya, dalam slide ke-8, berapa banyakkah bintang yang kumpulan dia letakkan? So masa tu dia dah mula buat macam orang lain macam semua dah. Boleh juga kalau awak letakkan satu soalan yang jentik sikit pun boleh. Okay, so itu tu just some kind of tips yang mungkin anda boleh aplikasikan juga lah dekat sekolah nanti. Okay, walau bagaimanapun sebelum kita teruskan dengan Q&A sebelum kita teruskan dengan Q&A, saya nak ada sedikit pembetulan yang saya nak tegur kumpulan yang kedua berkenaan dengan analisis SWOT dan juga kumpulan yang seterusnya nanti kena ambil orang kata ambil panduan jugalah ya. Okay, SWOT ni kita akan ceritakan mengenai strength, kemudian mengenai weakness. Selepas tu kita pergi kepada threat dahulu, ancaman dahulu. Daripada weakness tu, apa ancaman ataupun apa akibat yang berlaku akibat disebabkan oleh kelemahan tadi. Selepas itu, barulah opportunity. Okay, sebab sekarang ni kita ada kekuatan, tak ada masalah lah. Okay, ada kekuatan pengurusan kita. Walau bagaimanapun di sebalik kekuatan itu ada ancaman. Ada kelemahan. Kan? Ada kelemahan. Kelemahan ini akan menyebabkan ancaman. So sebagai satu kumpulan, sebab anda dapat kena pasti kelemahan dan apa risiko yang dibawa oleh kelemahan ini sehingga menyebabkan ancaman dan bagaimana awak nak cadangkan untuk ubati ancaman itu. Okey, untuk tambah baik, peluang penambahbaikan untuk menangani ancaman itu. Okey, so itu turutan dia, SWTO.
Okay, cuma kita letak O dulu sebab senang kira. Macam mana kita nak sebut SWTO kan, kalau SWOT senang kita sebut SWOT kan. Tapi sebenarnya turutan dia SWT dan O. Okay, so nanti boleh tambah baiklah anda punya slide dan juga betulkan anda punya laporan lah. Okay, so itu teguran saya lah dari segi pembentangan. Okay, jadi kita terus kepada Q&A. Ada sebarang soalan untuk Q&A daripada rakan-rakan semua, audience? Siapa yang nak bertanya? Ada soalan? Tak ada soalan? Faham semua? Saya terbaca dekat Usi Confession malam tadi. Ada seorang saya tak tahu lah siapa yang confess dan saya tak tahulah dia subjek apa ke, saya tak tahu. Tapi saya rasa dia ada cakap penatlah dia tanya dalam kelas lecturer tanya ada soalan ke tak. Tapi orang lain tak nak tanya soalan tapi dia kesian dekat lecturer tu, so dia pun tanya. Dia tanya tapi dia rasa macam tak dihargai soalan tu. Saya menghargai setiap soalan anda ya, jangan risau. Okay, so, saya dan juga rakan kumpulan yang membentang akan cuba menjawablah, memberikan jawapan kepada soalan-soalan anda. Okay, so setiap soalan anda sangat dihargai. Dan jangan pernah anggap ada soalan yang macam manalah nak tanya macam aku je yang tak tahu. Ataupun pernah dengar orang kata soalan bodoh kan. Jangan risau. Tak ada soalan yang bodoh. Yang bodoh tu ialah orang yang tak reti nak jawab. Okay. Yang bertanya tu tak bodoh. Sebab tu dia tahu apa nak tanya kan. Okay. So jangan risau. Jangan rasa macam soalan ni malulah orang lain tahu. Aku je yang tak tahu. Tak payahlah tanya segan lah. No. There is no such thing. Okay. Kalau tak tahu ataupun ada pendapat nak disuarakan boleh kemukakan. Okay. So siapa nak tanya soalan? Okey, saya wakil dari kumpulan 11 ingin bertanyakan soalan kepada kumpulan 2. Okey, jika anda sebagai seorang guru, apakah pendekatan yang anda lakukan untuk menceriakan suasana bilik darjah semasa sesi pengajaran dan juga pembelajaran dilaksanakan? Saja. Siapa nak jawab ni? Okay, soalan Aisyah Najihah. Sekiranya anda sebagai seorang guru, okay, bagaimanakah anda nak menceriakan bilik darjah anda? Okay, mungkin boleh diperhalusi lagi soalan itu. Adakah menceriakan itu dari segi macam mana Aisyah yang awak maksudkan? Keceriaan dari aspek fizikal ke ataupun dari aspek yang macam mana? Aspek mental. Okay, keceriaan dari aspek mental. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Saya cuba. Okay, jika saya sebagai seorang guru, cara yang saya akan guna untuk menceriakan ataupun menjadikan suasana kelas tu mudah ataupun selesa, selamat untuk pelajar-pelajar dalam kelas tu nanti adalah saya akan sentiasa memupuk persekitaran yang positif. Jadi untuk memupuk persekitaran positif ni, emosi guru tu dulu perlu sentiasa positif. Letakkan jika guru tu ada sebelum pergi kelas tu ada beberapa masalah yang menjadi guru tu macam rasa nak marah ke apa kan, letakkan perasaan emosi-emosi negatif tu ditolak tepi dulu. Bila masuk kelas tu jadi diri kita yang sentiasa positif. Lepas tu guru ni dia perlu memahami setiap masalah pelajar dia. Jadi maksudnya dia kena faham lah kalau ada perubahan dari segi tingkah laku kepada seseorang pelajar tu, guru tu perlu sentiasa peka. Yang kedua, seperti kita tahu minggu lepas kita belajar pasal APDM tu kan, yang mengutip segala maklumat tentang pelajar. Jadi melalui benda tu, guru tu tahu serba sedikit, bukan serba sedikit, banyaklah tentang latar belakang murid. Jadi melalui benda tu, guru tahulah murid ni ada macam mana latar belakang keluarga dia, murid ni macam mana, murid ni macam mana. Jadi daripada situ, guru perlu sentiasa positif dengan orang kata perlu fleksibel. Dia boleh mengubah cara penyampaian dia mengikut kepada situasi. Jadi kalau
murid tu ada, kalau waktu pagi, contohnya kalau waktu pagi murid mungkin slow sikit, macam penerimaan kepada penyampaian tu agak kurang. Jadi maksud saya peka kepada persekitaran ataupun situasi ni. Kalau pagi macam mana cara nak mengajar, kalau petang macam mana cara nak mengajar, guru perlu tahu ataupun kreatif lah dari segi penyampaian. Itu saja daripada saya. Okey, lagi itu satu, actually ada 2 poin penting yang Nurul Nadia jawab tadi, dan saya tertarik untuk poin yang pertama itu Nurul Nadia, iaitu emosi guru yang positif, kan? Okey, so kalau cikgu sendiri pun lah ada masalah, kita manusia. Anda later on pun akan ada itulah, kan. Sama macam anda sebelum masuk kelas kena marah dengan mak ke apa, emosi tu dah negatif datang dekat situ, kan. So sama juga kalau macam nanti later on bila anda semakin dewasa, anda akan hadapi macam-macam masalah dalam kehidupan ni. Banyak hutang lah, laki curang lah, laki berskandal lah, macam tu lah, kan. Okay, so benda-benda yang mengganggu emosi anda, kan. Okay, dan tidak dinafikan lah, sebab kita manusia biasa, kadang-kadang bila masuk ke kelas tu, emosi-emosi itu sebenarnya boleh mengganggu kita bila kita mengajar. Sebab kita manusia biasa, kan. Kita bukan diperbuat daripada cahaya, ya. Kita diperbuat daripada tanah. Okay, so kita adalah manusia. Okay, cuma minimumkan sebanyak, bila kita kata minimumkan, maksud minimumkan kesan emosi negatif yang kita sedang hadapi itu apabila kita masuk ke dalam kelas, apabila kita berurusan dengan pelajar kita. Dan jangan terkejut, dalam pelajar kita pun akan ada seorang dua yang mungkin bagi kita agak rude ke apa ke, benda macam pun dah boleh mencabar kita, kan. Okay, so yang utama sekali sebelum masuk ke kelas tu, lepaskan dulu apa-apa yang tak kena, apa-apa orang kata macam tolak tepi dahulu benda-benda yang mengganggu ketenangan, mengganggu kita punya emosi. Masuk ke kelas dalam keadaan yang tenang. Okay, dan sebab kalau anda baca kes-kes yang dilaporkan di newspaper, contohlah masa tu saya ingat lagi satu peristiwa. Masa tu saya rasa saya tengah praktikum, tak silap saya lah dekat sekolah. Tapi saya baca newspaper, ada seorang guru perempuan, dia pukul pelajar dia tak buat kerja sekolah, walaupun ini sekolah rendah, ya. Dia geram, dia pukul pelajar dia guna high heel dia, kasut tumit tinggi dia. Saya macam, how come cikgu tu boleh geram sangat? Kalau macam kita geram sangat, kan, kita paling-paling pun kita akan puk dia pakai tangan kita je lah, kan, kalau geram sangat, kan. Tapi dia boleh ambil kasut dia dan dia boleh pukul pelajar tu. Maksudnya macam apa yang sampai ke tahap itu? Maksudnya ada elemen lain lah yang sebenarnya mengganggu guru itu. Kalau macam kita, kalau kita geram sangat, kita marah sangat pun paling-paling pun orang kata macam kita akan ambil benda yang terdekat dengan kita. Tangan kita, saya tak kata boleh, ya, nanti kita akan lagi pasal hukuman. Okay, saya tak kata boleh, tapi ini kita cakap dari segi amalan lah. Orang kata kalau kita marah sangat pun kita akan ambil barang-barang yang dekat sangat dengan kita, kan, tangan kita, buku kita, pen kita yang memang kita dah pegang. Tapi cikgu tu boleh dia pergi cabut kasut dia, heel dia, dan dia pergi pukul kepala budak tu dengan tapak kasut yang tumit tinggi tu lah. So which is dia membuatkan saya rasa macam apa benda dia buat sampai macam dia macam melepaskan kegeraman dia, betul. Okay, so it's not simply because of that sikap pelajar itu ke apa. Mesti ada something issue yang guru itu bawa masuk ke dalam kelas. Okay. Kes dilaporkan dekat dalam newspaper. Dia dah ada masalah lain bila dia masuk. Okay, itu satu. Ataupun yang kedua, memang dia dah pendam lama. Pelajar tu mungkin dah banyak kali buat hal. Okay, so dia dah pendam lama. Sebab itu yang satu hari dia meletup tu. Okay, sebab itu saya selalu pesan sebelum masuk kelas, kosongkan hati awak daripada sebarang kemarahan, dan apa sahaja yang berlaku dalam kelas, habis. Next kelas, start balik, zero balik.
Okay, jangan simpan sebab bila you dendam dengan pelajar lagi susah. Okay, bila dendam dengan pelajar lagi susah. Okay, so itu pesanan saya lah sedikit sebanyak. Okay, kita pergi kepada chat. Di ruangan chat ada ya Nur Amani soalan dia. Bagaimana humor? Yes, bagaimana humor yang dibenarkan? Satu soalan yang sangat menarik Nur Amani. Saya nak dengar juga respon daripada kumpulan yang kedua. Ini menarik. Nur Amani punya soalan ni. Silakan. Bagaimana humor yang dibenarkan yang boleh digunakan guru supaya tidak melampaui batas sebagai seorang guru? Silakan. Menarik. Saya nak dengar macam mana kumpulan yang kedua jawab ni, cikgu-cikgu ni. Assalamualaikum. Saya nak cuba menjawab soalan ni. Okey, untuk menjawab soalan daripada Nur Amani, pada pendapat saya, humor yang dibenarkan mungkin dari segi kita boleh ceritakan pengalaman kita sendiri sebagai seorang guru, pengalaman yang melucukan ke atau memberi pengajaran kepada pelajar berkaitan dengan topik-topik yang kita sedang pelajari lah. Macam yang doktor terangkan sebentar tadi, yang doktor ceritakan tentang pengalaman doktor waktu praktikal, tak silap doktor kata tadi kan, yang ada kes guru tu pukul pelajar kan. Mungkin dari aspek tu kita boleh ambil sebagai humor dan tidak menyentuh isu-isu sensitif lah, macam kes yang tengah hangat dulu. Kes yang sexual harassment oleh pelajar bernama Ain tu kan. Bagi saya, humor yang berkaitan dengan isu sensitif adalah sangat tidak digalakkan lah. Okay, mungkin itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ain Syakina. Okay, pun 2 poin. Ain Syakina dia kongsikan pandangan beliau, guru boleh berkongsi pengalaman. Dan yang kedua adalah dari segi elakkan gurauan-gurauan yang berbentuk seksual lah. Walaupun you kata you nak bergurau tapi tak payahlah bergurau. Tak sesuai benda-benda macam itu. Okey, ada ahli kumpulan yang lain yang nak tambah? Doktor, saya nak tambah sedikit. Okay, jadi kita pas kepada Aisyah lah, kita tambah sikit je. Okay, mungkin saya nak tambah sikit antara mungkin humor ataupun unsur kecindan yang guru sendiri boleh terapkan dalam sesi PDP ialah melalui cara permulaan kelas tersebut. Contohnya, mungkin daripada segi kelas bahasa Melayu, cara untuk guru tu tarik perhatian ataupun timbulkan unsur kecindan melalui mulakan kelas dengan unsur pantun ke macam tu, nak tarik perhatian pelajar sendiri. Saya jarang nampak guru bahasa Melayu mula kelas dengan unsur pantun. Pantun, puisi ke kan. Dia lari topik tapi sedikit sebanyak dia mampu untuk tarik perhatian pelajar sendiri. Sebab menariklah bagi saya sendiri. Okay, saya mungkin boleh pass kepada Aisyah ke? Aisyah macam ada point nak tambahkan? Dipersilakan. Okay, saya suka dekat point Ain tadi, dia cakap guru boleh berkongsi pengalaman. Kalau saya jadi guru, kalau humor yang saya pilih macam pengalaman saya cerita pengalaman yang kelakar ke dekat studio, saya akan elakkan lah. Macam sebab saya akan elakkan macam humor kalau dari segi ejek fizikal pelajar ke, macam kita awal-awal kelas dulu kita ada bincang kan, cikgu suka kalau gemuk-gemuk sikit panggil Bob, panggil Debab ke apa ke, sebab tu ada setengah pelajar tak dapat terima panggilan tu, tapi kita ingat kita just gurauan tapi dia maybe pelajar tu terasa dengan kita, so macam elakkan gurauan yang tu. So saya akan more kepada yang macam cerita pengalaman-pengalaman yang kelakar macam tu lah. Itu juga saya tu sebab saya nak tambah yang isu tadi je. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada respon yang diberikan oleh kumpulan yang kedua. Okey, so saya tertarik dengan idea yang diberikan oleh Azizah tu kan. Berpantun kan. Kita dengar orang berpantun minggu depan tak? Okey. Apakah kita dengar orang berpantun minggu depan? Kan, kumpulan yang ketiga, mana kumpulan yang ketiga yang bentang minggu depan? Boleh tak kumpulan yang ketiga, pengurusan sumber, mulakan pembentangan anda dengan pantun? Boleh? Lepas tu pengurusan bilik pembelajaran, kita dengar orang bersyair nak tak?
Puisi pun boleh. Nak? Jom. Okay? So nasib lah kan. Nasib baik kumpulan ni dah terlepas. Tapi dia yang cetuskan idea. Okay, so boleh. Apa salahnya kan, walaupun kita tak belajar bahasa Melayu tapi kita nak, orang kata, apa salahnya kan pantun, syair, puisi itu kita cuba menyemarakkan benda-benda yang macam itu kan. Sila bulan kan, kalau nak menyanyi pun boleh. Okay, kalau nak menyanyi pun boleh. Okay. Pun sama, setuju juga dengan apa dengan Aisyah tadi berkenaan dengan, hari itu pun saya dah cakapkan berkenaan dengan elakkanlah nak gurau-gurau part body. Pendek kata, elakkan apa-apa sahaja yang bersifat tubuh badan pelajar. Elakkan. Walaupun you rasa you bergurau, tapi sebenarnya kita tak tahu penerimaan dia macam mana. Kan? Dan cikgu lelaki lah terutama sekali saya pesan cikgu lelaki, elakkanlah bercakap benda-benda double meaning ni. Elakkan, tak ada gunanya. Tak ada guna. Okay? Tak payah. Sebab again macam yang saya cakap tadi, apabila pelajar rasa tidak selamat, memastikan pelajar rasa selamat dalam kelas adalah satu aspek pengurusan yang sangat kritikal, yang sangat penting. Okay? How come you nak expect pelajar you rasa selamat, terutama kalau pelajar perempuan rasa selamat bila nak masuk kelas, kalau dia dapat guru lelaki yang sikit-sikit suka cakap blue. Kita panggil blue kan, cakap blue. Suka cakap double meaning. Tak selamat. Kan? Tak selamat. Okay, so elakkanlah. Kat sekolah saya dulu ada cikgu lelaki suka pegang, dia suka mengusik tapi dia tak pegang perempuan lah. Tapi saya pun rasa tak selesa juga sebab dia suka bergurau, tapi dia suka bergurau cara orang lelaki. Maksudnya dia bergurau, dia pegang pelajar lelaki punya. Okay, ada juga dia bergurau tapi kita rasa macam tak selesa. Kan sebenarnya kes Ain tu orang masih orang kata 50-50 lah. Bagi saya macam concern yang dibangkitkan itu relevan sebab guru yang cakap double meaning ini sebenarnya orang kata memang ada, bukan tidak ada, memang ada. Cuma bezanya masa zaman saya kami diamkan. Tak selesa itu ada, kami diamkan. Tapi sekarang bila generasi pelajar dekat sekolah ini sekarang lebih berani menyuarakan dan terkejutlah orang kan. Padahal itu bukan benda baru, benda lama. Kalau saya boleh kongsikan, saya suka bercerita, Kalau saya boleh kongsikan, masa saya sekolah rendah, saya ingat lagi, ini masa saya belajar, bukan masa saya mengajar. Saya ingat lagi saya darjah 6 pada masa itu, dekat Malaysia pula. Ya betul lah, orang Malaysia, kalau darjah 6 tu, kalau perempuan, dia dah cukup umur tau. Maksud saya kalau perempuan biasanya dia dah datang period pertama. Darjah 5, darjah 6 itu standard orang Malaysia. Okey, bermaksud perempuan dia dah matang secara seksual. Dia dah ada rasa malu. Dia tak sama macam budak lelaki. Budak lelaki umur 15, 16 baru dia datang mimpi basah dia tu yang dia cukup umur tu kan. So perbezaan kematangan pelajar perempuan dia berbeza. So apa yang saya nak ceritakan ialah masa tu saya darjah 6. Ada seorang cikgu lelaki, saya ingat lagi nama cikgu tu tapi saya tak sebutlah nama dia. Dia cikgu lelaki, dia mengajar bahasa Melayu. Saya ingat sampai sekarang sebab saya rasa itu antara situasi yang saya sebagai pelajar pada masa itu rasa tidak selesa sebab dia cakap macam ni. Dalam kelas, sebelum mulakan kelas, sambil-sambil lah dia mengajar tu, dia bercerita sekejap kan, dia kata macam ni. Dia kata tadi cikgu pergi isi minyak sebelum datang kelas tambahan, masa tu kelas tambahan. Cikgu pergi isi minyak dekat stesen minyak. Cikgu jumpa dengan anak murid cikgu dulu. Tapi perempuan lah. Anak murid cikgu tu tegur cikgu. Tapi cikgu tak cam dia. Kenapa cikgu tak cam dia? Dia tanya kami. Kenapa agak-agak cikgu tak cam dia? Dia kata anak murid dia tiba-tiba datang tegur dia masa dia tengah isi minyak. Datang tegur dia tapi dia tak cam. Siapa anak murid dia tu? Kita anak murid dia tu perempuan. Dan soalan dia kepada kami ialah kenapa agak-agak cikgu tak boleh nak cam dia? Tahu apa jawapan dia? Kenapa Aisyah? Terbeliak macam mata tu, you boleh agak apa jawapan dia ke? Tak tahu doktor, saya dah teka dia jadi lelaki ke apa ke doktor? Tak ada. Jangan terkejut ya. Saya cikgu tu bergurau tapi mungkin itu yang saya kata gurauan yang tidak menyelesaikan lah. Okey, jawapan dia ialah sebab
anak murid dia yang perempuan tu bila dah dewasa, dia dah besar, semua benda besar. Faham maksud saya? Cikgu tercakap, itulah anak murid saya tu perempuan, saya tak cam lah dia sebab dia dah besar kan, semua benda lah besar sampai saya tak cam. You bayangkan perasaan pelajar perempuan dalam kelas pada masa itu, pelajar lelaki dah bersorak kan. Kami yang perempuan macam tak tahu nak gelak ke nak apa, lawak ke tu, something like that. Itulah yang dikatakan sebenarnya bila pelajar kita rasa kurang selesa, tidak selesa, dan something wrong somewhere dengan gurauan kita. Itu kena hati-hati. Okay, mungkin kita rasa bergurau tapi sebenarnya kita tak tahu penerimaan pelajar kita. Especially pelajar perempuan, umur 11, 12, 13 tu dia dah matang tau. Jangan bandingkan pelajar lelaki, umur 13 tahun, dia masih kanak-kanak riang. Kanak-kanak riang melompat-lompat. Tapi pelajar perempuan dia dah ada rasa malu pada masa itu. Dia dah ada rasa segan benda-benda yang berkait dengan tubuh badan. So elakkan. Okay, elakkan. Okay, so itu kena hati-hati. Okay, so ada lagi banyak soalan dekat chat ni. Boleh ahli kumpulan 2 tolong bacakanlah, okay? Boleh doktor, boleh. Saya terus sambung je daripada soalan Intan Nur Syazrin. Assalamualaikum, saya ingin bertanya bagaimanakah FPK dapat dicapai melalui pengurusan bilik darjah? Apa contoh ataupun aktiviti yang boleh guru lakukan untuk mencapai FPK tersebut? Okey, saya jawab teruslah. Iman nak try ke? Nak try tapi kalau saya kira doktor perbetulkan balik Okey, bagaimanakah FPK dapat dicapai melalui pengurusan bilik darjah? Pada pendapat saya, penerapan nilai murni, macam kita tahu FPK tu menerapkan unsur jeri iaitu jasmani, emosi, rohani dengan intelek. Lepas tu, bagaimanakah FPK dapat dicapai melalui pengurusan bilik darjah? Guru boleh menekankan unsur nilai-nilai murni dalam pengurusan bilik darjah, dalam bilik darjah, iaitu menekankan aspek profesional dan tidak boleh membawa unsur negatif macam negatif vibe kalau student tu dah terjerumus dengan negatif vibe, maksudnya nanti toxic, macam toxic vibes lah, maksudnya nanti proses PDP tu tak berjalan dengan lancar. Boleh tak doktor? Boleh. Okay. Cuba perlu diperkembangkan sikit lagi. Okay. Tadi siapa yang nak jawab? Nur Azizah. Boleh? Macam mana Nur Azizah nak kembangkan jawapan Nur Iman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bagi saya? Okay, saya akan cuba. Untuk FPK, macam mana FPK ni dapat dicapai melalui pengurusan bilik darjah dalam aspek intelek, di mana seperti yang kita tahu, sekolah sekarang mengamalkan sistem pembelajaran abad ke-21 di mana pelajar duduk secara berkumpulan. Jadi di situ kita sebagai guru boleh memikirkan pelbagai aktiviti yang menarik untuk setiap pelajar, setiap kumpulan jalankan dalam sesuatu sesi pembelajaran. Contohnya seperti perbentangan selalunya memang common. Kita boleh bagi satu isu semasa yang boleh memupuk pemikiran kritis dalam diri murid. So maknanya setiap kumpulan tu kita boleh bagi isu semasa yang lain-lain lah, macam minggu ke berapa yang doktor bagi kita isu semasa untuk dibahaskan kat dalam forum tu. Seperti tu. Jadi kita boleh memupuk pemikiran kritis lah dalam kalangan murid-murid. Dan bila mereka duduk dalam satu kumpulan ni, pelbagai jenis idea dan pandangan yang akan timbul. Jadinya kita boleh capai lah aspek dari segi intelektual tu. Kalau macam dari segi rohani ni, macam yang Iman cakap, terdapat unsur nilai murni.
unsur seremoni, kita sebagai guru sepatutnya menerapkan nilai perpaduan lah dalam kalangan murid. Kita kena sentiasa menekankan pentingnya kita menghormati agama-agama lain yang ada di Malaysia. Memandangkan Malaysia mempunyai terdiri daripada pelbagai agama, bangsa dan budaya, jadi kita sentiasa kena menerapkan ilmu nilai perpaduan je lah. Itu bagi saya. Okey, terima kasih Nur Iman dan juga Nur Fatin. Okey, so FPK ni asasnya ialah produk pelajar yang kita nak hasilkan dia mesti jari. Jasmani, emosi, rohani, intelek. Okey, walau bagaimanapun, sebab tu saya sangat galakkan aktiviti berkumpulan. Okey, pengajaran kita banyakkan aktiviti berkumpulan sebab berbanding aktiviti individu. Okey, sebab bila berkumpulan tu kan dia akan cover banyak benda. Dia akan ada aktiviti, dia akan merangkumi keempat-empat elemen ini ataupun sekarang ni ada yang sebut 5 S, Jerry's S sosial. Kan? Bila dalam aktiviti berkumpulan akan ada pergerakan, akan ada peranan yang you bahagikan, akan ada tanggungjawab yang you bahagikan. Dalam kumpulan akan ada ketua, akan ada penjaga masa, akan ada pencatat, akan ada pembentang, akan ada macam-macam peranan. Okay, so komponen J, jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial itu akan dapat dirangkumi bersama bila kita buat aktiviti berkumpulan. Okay, dan elok juga kalau maksudnya kumpulan itu sentiasa dipecahkan. Kalau anda mengajar matematik setahun, anda buat kumpulan tu janganlah kekal kumpulan setahun tu, itulah dia kumpulan dia kan. Boleh juga untuk kelas hari ini kumpulannya. Untuk kelas minggu hadapan, ini pula kumpulannya. Sentiasa, maksudnya beri peluang kepada pelajar untuk sentiasa bercampur antara satu sama lain. Okey, dan pastikan dalam kumpulan itu setiap pelajar ada peranan dia. Okey, setiap pelajar ada peranan macam yang saya cakap tadi. Paling asas mesti ada ketua lah, pencatat, penjaga masa. Penjaga masa tu untuk jaga, and then dari sekecil-kecil peranan tau. Kalau awak buat kumpulan untuk kelas sains, bukan ambil barang pun, itu adalah satu peranan. Sebenarnya. Kita tak salah, kita rasa macam, alah ambil barang je kot. Tapi dia tak tahu kalau pelajar tu, dia tidak pernah diberi satu tanggungjawab dekat dalam kelas. Dia tak tahu apa perasaan dia bila diberikan tanggungjawab itu. Okay, so sekecil-kecil tanggungjawab itu berikan kepada pelajar. Sebab it's a kind of peneguhan macam yang saya cakap dalam kuliah tadi. Okay, so berikan peranan itu kepada pelajar. Berikan sedikit rasa sense of responsibility kepada pelajar. Okay, so aktiviti-aktiviti dalam kelas tu memang kalau kita buat aktiviti berkumpulan, dia memang akan slowly akan menghasilkan pelajar yang mencapai apa yang FPK nak, iaitu memenuhi 5 elemen Jerry's itu tadi. Okay, aktiviti berkumpulan. Okay, seterusnya lagi soalan. Banyak soalan untuk kumpulan ini. Okay, next ialah soalan yang berkenaan dengan bagaimana disiplin murid mempunyai kaitan dengan pengurusan bilik darjah. Okey, boleh siapa yang nak jawab dekat sini? Saya lah doktor, saya cuba. Boleh, silakan. Okey, kalau bagaimana adakah disiplin murid mempunyai kaitan dengan pengurusan bilik darjah? Contoh saya ada sebut tadi dari segi hubungan guru dengan pelajar. Contohnya kalau hubungan guru dengan pelajar tu kurang baik, macam ada guru gaduh dengan pelajar atau pelajar yang gaduh dengan guru ke apa ke. Kalau contohlah saya letak situasi saya sebagai pelajar tersebut. Contohnya kalau saya gaduh dengan guru tu ataupun guru tu macam ada ejek saya ke, macam kita ada macam bad impression lah dekat guru tu. Saya akan jadi macam tak semangat belajar, akan mencetuskan macam kita menjadi macam kurang ajar dengan guru tu, akan mencetuskan masalah disiplin lah, macam kurang ajar, kita ponteng kelas guru tu. Di situ akan ada masalah disiplin daripada pelajar tersebut lah, macam ponteng ke, buat macam tak siapkan kerja sekolah dan semuanya macam tu lah. Kalau tu, itulah pendapat saya dari segi disiplin pelajar dengan pengurusan bilik darjah ni. Kadang-kadang kan kita tak sedar pelajar ada masalah disiplin sebab kita. Sebab kita cikgu. Okay, macam mungkin kita terlalu lenient
terlalu macam tak apa, okey, apa boleh juga. Jangan terkejut. Ada cikgu bagi je, benarkan je pelajar dia buka beg dia. Handbag cikgu perempuan ada. Elakkanlah. Betul kita kena baik dengan pelajar. Okey, tapi batasnya kena ada juga. Kan sama saya sendiri pun saya pernah sebut dari segi membenarkan pelajar untuk jadi friend kita dekat Facebook ke apa. Okey, boleh bukan tak boleh, tapi kalau pastikan Facebook kita tu anak generasi Facebook ke mungkin Twitter lah kot, mudah sikit kan. Okey. Pastikan Twitter kita tu suci murni lah daripada maki hamun kita dekat orang kan. Sekali pelajar kita terima sebagai follower and then dia tengok, ni kuatnya memaki hamun pengetua pula tu dekat Twitter tu. Tak elok lah. Okay, so dia bergantung kepada kita, adakah kita nak terima pelajar sebagai follower ataupun tidak, tapi kita kena ada batasnya jugalah. Okay. Tapi saya sentiasa pesan, kadang-kadang pelajar, terutama sekali dalam konteks bilik darjah ya, bukan disiplin dekat luar yang dekat sekolah tu, maksudnya dalam konteks bilik darjah kita saja. Sometimes kita sendiri yang suka masuk kelas menyindir-nyindir pelajar, apa motif kau buat macam tu cikgu? Kan? Ataupun pernah tak dia tu dekat sekolah saya dulu pernah ada seorang pelajar, saya pun tak tahulah kenapa dengan cikgu. Ini subjek fisik. Dia tak berkenan dengan pelajar perempuan tu dan dia suruh waktu dia pelajar perempuan tu kena keluar. Dia tak nak mengajar. Ada ya cikgu yang macam itu. Jangan terkejut. Saya tak tahu apa punca sebenarnya sebab saya pun cikgu baru dekat sekolah tu kan. So macam tak adalah nak macam mengorek-ngorek cerita tu tak banyak. Tapi memang cikgu perempuan itu cikgu senior tapi adalah kok benda yang tak kena dia dengan pelajar perempuan itu dan dia kata waktu kelas dia tak nak pelajar perempuan tu ada dalam kelas dia. Kena keluar. Saya tak tahu apa kisah latar belakang which is elakkanlah. Itu yang penting saya kata, habis kelas jangan dendam dengan murid. Habis kelas habis. Jangan dendam dengan murid sebab kita tak nak jadi benda-benda yang macam itulah. Okey, lagi ada satu perkara lagi yang Aisyah sebut tadi. Apa dah saya pun dah terlupa. Okey, rasa selamat dalam kelas. Rasa percaya. The first thing first yang cikgu kena develop dengan murid ialah rasa percaya. Murid kena rasa percaya dengan guru. Kalau murid tak percaya pada guru, habislah. Kan? Murid kena percaya pada guru. Bukan maksudnya bukan hanya percaya pada konten yang disampaikan, tetapi percaya bahawa dia akan rasa selamat dengan guru itu. Trust. Dia percaya kepada you yang you akan jaga dia, you akan protect dia dalam kelas itu, dia selamat, rasa dia selamat dengan kita. Trust, itu paling penting. So cikgu-cikgu jangan suka membawang lah. Jangan suka membawang. Okay, apa sahaja yang murid awak ceritakan kepada awak, kalau awak rasa macam awak perlu bawa perkara itu kepada untuk kebaikan dia. Bukanlah apa yang pelajar itu cerita dekat kita pun pergi ceritalah pula dekat bilik guru ke apa. Tak perlu. Kalau kita rasa dia perlukan bantuan, terapi dan sebagainya, kita bawa kepada orang yang berkelayakan dekat sekolah itu, iaitu kaunselor. Okay, ataupun kalau dia memerlukan bantuan yang lebih orang kata lebih serius, perlukan kita bawa kepada GPKM. Maksudnya jangan direct straight kepada orang yang berautoriti dekat sekolah itu. Jangan duk sebar dekat sana, sebar dekat sini. Macam bila once pelajar kita tak percaya kepada kita, memang susah lah. Maksudnya tak guna dah lah. Bagi saya tak guna dah lah jadi cikgu macam tu. Meaning pelajar you dah tak percaya dekat you. So apa lagi motif nak jadi cikgu kan. Okay, ada banyak lagi soalan dekat bawah ni. Kalau tak sempat nak jawab, okay, saya mohon kumpulan yang kedua ni take note ya soalan-soalan ini. Dan tolong bagi reply, tolong bagi respon anda dekat dalam WhatsApp group ya. Ada soalan-soalan apa ni? Laki umur 22 pun tengok kartun. Laki umur 40 pun tengok kartun, tengok Ultraman, jangan risau. Abang saya sama naik dengan anak dia tengok Ultraman, siap boleh namakan lagi nama Ultraman tu. Saya pun tak tahu apa. Okay, so ada banyak soalan-soalan yang menarik. Nanti mohon pelajar kumpulan yang pelajar kumpulan 2 ini take note soalan-soalan ini dan bagi respon ya dekat dalam WhatsApp group. Nanti kita akan belajar jugalah dekat dalam WhatsApp group tu. Okay, macam soalan yang menarik macam soalan Zuraikah ni pun ada satu lagi soalan yang tidak dijawab ya. Seindaksi digunakan oleh guru di dalam kelas. Okey, bagaimanakah seindaksi yang sesuai digunakan oleh guru dalam kelas? Berpantun itu tadi pun sebenarnya adalah sejenis seindaksi juga. Especially untuk kelas-kelas bahasa. Kan? Okey, mungkin kalau kelas bahasa Inggeris,
mungkin boleh dilihat dari segi elemen-elemen sastranya ke, Shakespeare-nya ke, boleh tengoklah kan. Ada sesetengah guru to the extent pakai kostum masuk kelas. Pakai kostum watak-watak, terutama bila dia mengajar Komsas. Ataupun kalau bahasa Inggeris, literature tu lah. Okay, bukanlah kata setiap kali nak mengajar kena pakai kostum kan, tidak kan. Tapi mungkin tengok kepada konten yang dia nak ajar. Kemudian soalan Awang Saiful ni pun menarik juga. Bagaimana kalau pelajar jatuh cinta dengan guru? Okay, so sila jawab. Tidak mustahil ya. Pelajar jatuh cinta dengan guru tidak mustahil. Sama ada pelajar perempuan jatuh cinta dengan guru lelaki atau pelajar lelaki jatuh cinta dengan guru perempuan. Okey, adakah sebenar-benarnya dia bermaksud jatuh cinta ataupun sebenarnya dia bukan jatuh cinta dengan orang itu tetapi dia jatuh cinta dengan sifat wah gitu. Okey, sebab kalau saya tengok kan ramai yang macam kahwin dengan cikgu semua tu kan. Anak murid lelaki kahwin dengan cikgu, kenapa boleh jadi macam itu? Adakah dia menyalahi etika ataupun sebenarnya tidak? Okey, so menarik untuk dijawab. Nanti saya nak tengok macam mana you all jawab soalan Awang Muhammad Saiful ni. Okey, kemudian dan last kali saya rasa ada soalan daripada Muhammad Ikhwan berkenaan dengan membuka lansir dalam bilik darjah. Okey, membuka lansir dalam bilik darjah. Adakah dia mempengaruhi aspek persekitaran bilik darjah yang lebih kondusif? Sekolah saya dulu tak bagi cikgu pasang lansir dalam bilik darjah. Bilik darjah kita kan cermin nakor kan. Ada setengah tu dia cermin yang buka yang sekeping tu, tapi majoriti lah sekolah biasanya cermin nakor. Sekolah saya dulu pengetua tak bagi pasang lansir. Dia tak bagi supaya dia maksimumkan pengudaraan. Sebab ada sesetengah, maaf ya cakap sana cikgu perempuan suka pasang lansir kat dalam kelas ni, saya tak tahu lah kan. Sebab kalau at least kalau dia pasang lansir dekat atas tak apa lagi, tapi ini dia pasang lansir yang cover sekali tingkap nakul. Okay, so itu disebabkan ada seorang guru lah buat macam tu. Kemudian datang pengetua tu, dia kata pengetua lelaki, pengetua baru. Dia kata tak ada, memang tak ada lansir dah. Lansir dekat makmal je. Dekat dalam kelas dia tak bagi letak lansir. Okay, so memang cerah terang benderang lah kelas itu. Okay, so sebenarnya letak lansir tu bukanlah satu peraturan. Kalau tak nak letak pun tak apa. Dan sebenarnya dalam keadaan, orang kata dalam keadaan COVID sekarang ni sebenarnya relevan lah peraturan tidak membenarkan ada lansir dekat dalam bilik darjah itu kan untuk pengudaraan. Okay, tapi kita boleh dengar huraian yang lebih mendalam, jawapan daripada kumpulan yang kedua nanti. Okay, so sekarang dah pukul 12 1 minit. Saya nak pergi jumpa dengan student master saya, The Convo hari ini. Okay, so saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana menyertai sesi kelas pada hari ini, kerana mendengar dan terlibat dengan aktif dalam Kahoot yang disediakan oleh kumpulan yang kedua. Tahniah juga saya ucapkan kepada kumpulan yang kedua. Okey, betulkan sedikit slide anda yang SWOT tadi. Kemudian boleh sharekan dekat dalam folder Google Drive untuk dijadikan rujukan rakan-rakan yang lain untuk buat log. Okey, soalan ni jangan lupa sila jawab dekat dalam WhatsApp group. Okey, take your time lah. Bukan kata sekarang terus kena jawab. Okey. Kalau lepas ni mungkin anda ada kelas ke, nak fokus kepada kelas yang lain ke, tak apalah. As long as soalan itu dijawab. Okay, terutama soalan Saiful Awang tadi tu. Saya nak dengar jawapan anda macam mana. Okay, bakalan guru pujaan ramai ke Cikgu Awang ni? Okay, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. 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 Doktor, sorry.